الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Tuan-tuan sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah izin inayahnya kita masih lagi tekun menunaikan pengabdian kepadanya dan kita mencari keredaannya menyambung kembali kuliah maghrib kita membicarakan perbahasan dalam kitab Fiqh Al-Manhaj Al-Syafi'i, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kita masih lagi dalam membicarakan fiqh kehakiman, yang mana pada siri lepas, pada minggu lepas kita selesai berhubung dengan dakwaan dan bukti. Dalam perbicaraan di mahkamah ada pendakwa dan ada yang dituduh. Jadi bila pendakwa ini melakukan dakwaan mestilah ada bukti. Begitu juga yang dituduh mempertahankan dirinya pun dapat mengemukakan bukti. Jadi dah selesai dakwaan dan bukti itu, kita nak masuk khusus membicarakan tentang hal keterangan saksi. Penting saksi ni. Kita lihat bahawa kehidupan kita tak lari daripada dunia saksi. Tuan-tuan masa nak mendirikan rumah tangga, nak kahwin dulu, sama ada kahwin tu kali pertama, lepas tu merasuk pula kali kedua, sampai dia merasuk 4 kali dah, sama je ada saksi. Ini bukan kempen je, ni nak ngabarkan saksi. Jadi tak lagi. Begitulah juga dalam hal-hal harta, pembahagian harta faraid dan sebagainya, ada saksi. Jadi keterangan saksi ini penting, sebab itu dibicarakan khusus oleh Imam Asy-Syafi'i supaya kita faham. Bila kita faham, maka hak-hak keperluan saksi itu sama juga selaras dengan kehendak Islam yang memelihara hak manusia sebenarnya. Baik, kita bermula dengan pentakrifan ataupun pengertian saksi ini. Dalam bahasa kita saksi, tapi dalam bahasa Arab ni syahadah. Bila kita sebut kalimah syahadah, kalimah yang kita bersaksi dengan Allah ini, mengucapkan kalimah kita beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila dia mengucapkan kalimah itu, tidak halal orang nak menumpahkan darah dia. Mesti ada syarat yang ketat. Apabila dia ada kesalahan-kesalahan yang layak dihukum bunuh ataupun hukum mati, barulah darahnya itu boleh ditumpahkan. Baik. Jadi syahadah dalam bahasa Arab ini yang pada asalnya dia membawa maksud hadir. Bila hadir tu nampak, bila hadir tu bersemuka contohnya, nampak. Cuma lebih lagi khusus dari segi bahasa, saksi ataupun syahadah ini membawa maksud perkhabaran yang pasti. Jadi betul lah, saksi ini dia akan membawa satu maklumat, satu hujah, satu poin, menyatakan perkara yang sangat pasti. Kita nak nuduh orang tu berzina, saksi kata memang saya betul nampak, saya tengok. Tengok tu macam mana perbuatan, habis dia ceritanya. Sehinggalah dari segi istilah fiqh, persetubuhan itu dikatakan bersetubuh itu, kalau kita nak sabitkan pertuduhan zina, mestilah berlaku persetubuhan itu syafah ataupun
kepala zakar itu tenggelam di dalam faras perempuan. Tenggelam. Jadi janganlah baca tenggelam tu tanya macam mana tenggelam tu katakan. Tak apa kalau dia tak tahu benar, maknanya zakar itu pada bahagian yang bertakuk itu dah tak nampak, dah tenggelam. Itu dah dikira berzina. Maka saksi kata nampak tadi, dapat dibuktikan. Sampai begitu sekali. Ya, itu dikatakan perkhabaran yang pasti. Jadi kita faham dah pengertian. Cuma dari segi syarak dia lebih khusus. Pengertian dari sudut syariah, dari sudut syarak, ialah keterangan saksi memberitahu sesuatu perkara dengan lafaz yang khusus. Ada lafaz-lafaz yang khusus yang melayakkan bahawa betul saksi. Dia tak boleh mengabarkan kata, yo saya nampak. Nampak apa? Sebab itu ada perkhabarannya lebih khusus. Jadi itu pengertian ataupun ta'arif dalam perbahasan apa saja ilmu Islam ini, lebih-lebih lagi fiqh dan sebagainya ini memang memerlukan kita faham pengertian apakah kalimah-kalimah ataupun maksud kepada satu-satu perkara itu. Adakah keterangan saksi ini berdasarkan kepada tuntutan yang berasaskan dalil? Kita tahu bahawa dalam syariat Islam ini mesti ada dalil. Dalil seperti mana yang kita sedia maklum, sumber utama Al-Quranul Karim, wahyu Allah. Apa saja memang Al-Quran itu sebagai sumber utama dalam dalil apa sahaja. Dalam perkahwinan ada dalil, dalam perceraian ada dalil, mengerjakan ibadah solat ada dalil, puasa ada dalil, zakat ada dalil, haji ada dalil, dan perkara-perkara ibadah yang lain ada dalil daripada Al-Quran. Yang kedua hadis. Kalau solat, aqimus solata wa atuz zakah, dirikanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat, maka itu dalil Quran. Kemudian bagaimana cara solat? Rupanya dalam Quran tak terangkan, Allah tak terangkan cara solat tu macam mana. Maka dia melihat kepada sumber yang kedua, hadis Nabi, di mana Nabi telah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Nabi ni nak tunjuk cara kepada umat, kepada sahabat-sahabat. Pernah Nabi solat itu di atas mimbar, atas mimbar yang tinggi. Mimbar pada zaman Rasulullah ini dan juga zaman dahulu ni mimbar tinggi-tinggi. Sebab itu bila Nabi bersolat di hadapan, di saf hadapan, ada kalanya orang belakang tak nampak. Lalu Nabi solat atas mimbar. Jadi semua mendongak tengok, oh macam ni Roman sembahyang ni, macam ni Roman rupanya. Jadi itu cara Nabi menunjukkan cara-cara solat bagaimana. Maka sallu kama ra'aitumuni usalli itu ialah dalil berdasarkan hadis cara solat. Malah ketika berdoa, Nabi pernah berdoa begini keadaannya, Nabi pernah berdoa begini pula keadaannya. Kadang-kadang kita tengok dalam masjid ada orang dia berdoa begini. Adakah betul Nabi berdoa begitu kalau dalam masjid? Ada, tetapi berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu. Tapi biasanya Nabi kalau berdoa dah tinggi tangan ni sampai melurut lengan jubah ini. Antaranya ialah solat minta hujan, kerana cuaca yang panas dan hujan tak turun-turun. Lalu Nabi keluar tengah padang pasir tu dan berdoanya sampai macam ini. Kalau tak berdaya nak keluar ke masjid, ada ribut ke angin yang kuat kalau dalam masjid, tapi minta hujan baru begini. Bersungguhnya Nabi sampai tinggi tangan, kerana nak minta hujan tu turun. Yang menurunkan hujan pun Allah. Baik. Kemudian yang ketiga berdasarkan dalil ijma'. Rupanya dalam hal saksi ini, ketiga-tiga sumber hukum ini terpakai. Quran dah tentu, hadis dah tentu, malah ijma' ulama'. Sebab itu dalam Al-Quran, yang pertama sumber ini ada beberapa contoh. Pertama, dalil Quran terhadap saksi ini bila Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastashhidu
syahidaini mir rijalikum, dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki daripada kalangan kamu. Ini tuntutan Al-Quran secara umum ayat itu, 2 saksi lelaki. Tentulah ada pengkhususannya, tapi ini nak nyatakan dalil Al-Quran yang menyebut tentang keperluan saksi ini sehingga dinyatakan 2 orang saksi lelaki. Kalau tak ada lelaki macam mana? Nanti kita akan jumpa dalam perbahasan. Ataupun dalil yang kedua daripada Al-Quran, wala taktumus syahada wa man yaktumuha fa innahu athimun qalbuh. Dan janganlah kamu, wala taktumus syahadah, janganlah kamu ini wahai manusia ataupun wahai orang yang menjadi saksi, wahai kamu orang yang menjadi saksi, janganlah. Taktumu ni maknanya jangan kamu menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Jadi tuntutan saksi ni jangan kamu sembunyikan. Maknanya tak boleh menjadi saksi palsu, sama ada beri keterangan palsu ataupun menyembunyikan kebenaran. Dia tak cakap. Katalah dia nampak bila ditanya oleh hakim ataupun siapa-siapa pendakwa nakkan kepastian, ada berlaku ke? Tak tahu, dia kata. Dia jawab tak tahu. Jadi sebab itu penting saksi ini. Sebab itu kalau sekarang ni kalau kita nak semak sejarah lah, tentulah mesti ada bukti-bukti penulisan. Bila mutakhir ini, ramai pengkaji-pengkaji sejarah ni bila dia diberi keizinan pergi ke luar negara, contohnya pergi ke United Kingdom untuk buat kajian-kajian ilmiah, dia dari universiti, kajian tentang sejarah, rupanya banyak manuskrip lama ini tentang sejarah kita ni banyak betul tersembunyi sehingga kita rupanya sejarah yang ada pada hari ini walaupun ditulis dalam buku, walaupun menjadi kurikulum dalam pendidikan kebangsaan kita, rupa-rupanya ada fakta-fakta itu yang dikeluarkan oleh orang Inggeris sendiri. Rupanya dia menyembunyikan fakta tentang datuk nenek moyang kita berjuang dulu, sedangkan ada dalil-dalil yang sahih. Jadi bila pergi buat kajian di pihak universiti ataupun di pihak perpustakaan itu nak menyampaikan benda betul, rupanya dalam sejarah kita ada fakta-fakta tentang dimanipulasikan fakta. Contohnya negeri Perak terkenal dulu daripada Inggeris punya kata-kata yang diceritakan kepada datuk nenek moyang kita, mengatakan bahawa Perak ni ada perang saudara antara keturunan raja. Tapi bila tenaga pakar kita tu pergi ke luar negara nak dapatkan bukti siapa perang dengan siapa, di mana perang itu berlaku, apa senjata digunakan, berapa banyak yang mati, apa strategi dia orang berperang, sehingga tak dapat dibuktikan. Jadi rupa-rupanya datuk nenek moyang kita, orang Melayu kita ni aman dalam hal-hal tertentu. Contohnya di Perak itulah aman rupanya. Tang mana cerita belaga ni, rupanya manipulasi daripada yang dikatakan yang menjajah, supaya kita ni dikenali bangsa yang suka berteragah. Inggris kata betul, berteragah ya kojonya, kaum asal daripada tanah Melayu ni. Itu maknanya satu dalil. Saya nak kaitkan dalil, penting dalil ini. Hatta dalam hal sejarah pun perlu dibuktikan dalil. Sebab itu tentang hari kiamat pun ada dalil. Apa yang berlaku terhadap Zionis Israel pun ada dalil.
dah semakin hampir kehancuran Yahudi ini. Ya, Zionis, bukan Yahudi sekadar Yahudi, tapi maksud Yahudi Zionis ini. Ya. Kalau dulu mereka pernah dihalau daripada tanah air, kemudian mereka kembali, mereka kata Palestin itu tanah air mereka. Tapi kini macam nak buka seolah-olah mereka ni bakal akan dihalau. Tapi bila masa tu, masalah akan membuktikan nanti. Tapi maknanya dari segi sejarahnya ada dalil Al-Quran dan hadis Nabi menceritakan perkara itu akan berulang. Ya, perkara itu akan berulang. Baik, itu dalil. Saya nak kata dalil Al-Quran, hadis Nabi. Ya. Itu baru Al-Quran terhadap tuntutan kita mesti menggunakan keterangan saksi dalam apa jua perkara-perkara yang dituntut dalam perbicaraan ini. Baru Al-Quran itu maknanya baru 2 contoh, sebenarnya banyak lagi. Kemudian dalil daripada sunnah iaitu hadis Nabi. Antaranya Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu katanya, pernah suatu ketika dia kata, aku ni berebut sebuah perigi dengan seorang lelaki. Jadi maknanya Al-Ash'ath bin Qais ini dia riwayatkan, aku berebut dengan seorang lagi saudara ni tentang perigi. Jadi dulu perigi ni penting, kan? Penting perigi, kan? Macam toboh kita di Rombau lah, ada satu toboh tu, perigi tu minum-minum, mandi-mandi, sihat tu badan, katakan. Ya? Bila nak balik hari Ahad, pula jam bana kereta daripada separi ni, kan? Semadah pun SMKA tu kalau mak bapak keluar pun maknanya letak teruk sepanjang ini, katakan. Ini panjang, rupanya baru keluar daripada tempat di separi tu, pergi jumpa orang berubat dengan air perigi, kan? Nak pergi tu minum bau, kan? Lepas tu kalau dah sampai 50 orang 51 tak boleh esok pula, katakan. Macam itulah. Kita pun tak tahulah. Tapi pihak Kementerian Kesihatan di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan dan agensi-agensi lain terpaksalah dapatkan maklumat, dan masih lagi dalam bukan siasatan salah, tapi nak mencari sejauh mana betul khasiat air perigi itu. Mandi-mandi je daripada orang yang berkursi roda tu, dia datang, dia ditolak di kursi roda, bila dia balik dia pula tolak kursi roda tu. Esok pun nak pergi, kan? Kita lutut pun tencot, katakan. Tapi masa tak ada, ramai mana, katakan. Jadi itu kalau benarlah itu ialah satu anugerah Allah. Tapi tak apalah, itu kita serah pada pihak kuasa. Jadi bila berebut perigi, lalu kata Al-Ash'ath ini tadi, dia pun menemui baginda Nabi SAW. Maka baginda pun bersabda, engkau hendaklah mengemukakan 2 orang saksi, ataupun dia bersumpah. Bersumpah ni nanti akan ada perbahasan detail. Tapi sebelum ni dalam dakwaan dan bukti dah ada dah kaedah bersumpah. Maknanya Nabi bagi tahu kepada sahabat yang datang mengadu ni, Al-Ash'ath bin Qais ini, kau kena bawa 2 orang saksi yang mengatakan bahawa perigi ni kau punya. Perigi ni memang kau dapat, perigi ni apa sajalah menyatakan dia punya. Kalau tidak, si pihak yang satu lagi dia pun kena bersumpah. Dia kena bersumpah mengatakan bahawa itu hak dia. Sampai begitu sekali. Jadi Nabi pun menyatakan bawa saksi. Serupa juga dengan Sayyidina Ali, menantu Nabi, sahabat Nabi. Daripada Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah, anak dia lahirlah Hasan dan Husain, cucu kesayangan Nabi. Satu ketika Sayyidina Ali datang bertemu dengan Nabi, mengadu baju besi dia yang pergi perang tu kena curi dengan seorang lelaki Yahudi. Ali nampak, tapi dia seorang saja nampak. Mengadu dia kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya memang nampak dengan mata kepala dia ngambil saya punya baju besi. Akhirnya Nabi kata, kau ada saksi tak? Kau kena bawa saksi. Bawalah 2 saksi mengatakan bahawa memang dia pun nampak, membuktikan bahawa orang tu ambil baju besi kau. Ali kata, dan seorang yang nampak? Maka tak dapat nak dia dah apa. Begitulah sekali.
ketetapan Islam kalau kira tak adil Ali punya. Macam itu. Tapi akhirnya bila Ali tidak boleh mendakwa kepada si tertuduh yang mencuri ini, akhirnya dia bebas menggunakan barang Ali sehinggalah Allah memberikan hidayah. Dia tertarik dengan ajaran Islam yang begitu adil terhadap orang yang tak dapat mengemukakan saksi walaupun batu dia bersalah. Akhirnya dia mengaku, dia jumpa dengan Rasulullah, memang saya ambil, dia kata, dengan tertariknya kepada Islam dengan nasihat Nabi tadi, akhirnya dia qalu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan bila dia dah beriman, dia nak pulangkan baju besi kepada Sayyidina Ali, dan Ali pula begitu kagum dia, kesedarannya itulah dengan kesedaran dia masuk Islam, peluk Islam. Lalu Ali pun kata tak apalah, saya sedekahlah baju basi ni, kan? Masa itu kalau ada baju bosi ni dalam bab-bab bertempur berkelahi ni, bila ada baju bosi kira handal lah tu. Tapi seorang sahabat Nabi ni, dia datang jumpa Nabi, bagaimana aku nak mati syahid? Dia kata, ya Rasulullah, bagaimana aku nak mati syahid? Mati syahid ni terkorban dalam peperangan. Kalau begitu aku bersedia untuk, bukan dia minta mati, tapi aku bersedia nak syahid. Dia buka baju besi, dia bertempur dengan musyrikin tu dengan tak pakai baju besi. Jadi berliang-liang dia kena cucuk ataupun kena tertak dengan pedang. Dan dia akhirnya syahid fi sabilillah. Itu dia beliau nak mati syahid, bukan dia minta mati, dia nak mati syahid. Mati tu hendaklah syahid, katakan. Baik. Yang ketiga, ijma' para ulama bahawa keterangan saksi adalah sah menurut syarak, malah digalakkan. Tidak ada seorang pun dalam kalangan ulama, terutamanya ulama besar lah, ulama yang benar-benar alim dalam hal ehwal Islam ini, termasuklah menguasai ilmu Al-Quran dan tafsirnya, ilmu hadisnya, memahami ilmu usul fiqh dan fiqahnya. Dan mereka ini jelas bahawa para alim ulama, mereka sepakat, maknanya tidak menolak tentang amalan saksi. Ini ijma'. Jadi maknanya Al-Quran, hadis Nabi, sunnah baginda dan juga ijma' ini terpakai pada hal berhubung dengan saksi. Baik. Tentu ada hikmah kenapa begitu sekali saksi ini diberikan tempat, saksi ini diberikan keutamaan, saksi ini sangat diperlukan, sehingga kan ada keadaan seperti yang saya sebutkan tadi. Sayyidina Ali pun akhirnya dia merelakan, terpaksa maknanya melepaskan baju besi dia. Tapi itu ada hikmah kisahnya lah, kan? Jadi menunjukkan bahawa Islam ini meletakkan tentang kepentingan hak manusia. Bila tentang kepentingan hak manusia ini, Barat selalu condemn Islam. Apa dunia Barat kata kepada Islam tentang hak asasi ini? Mereka mengatakan bahawa ajaran Islam ini menolak tentang hak asasi. Ajaran Islam ini tidak meraihkan hak-hak manusia. Betul ke? Betul ke macam itu? Dan hak asasi manusia ini adakah bersifat sebebas-bebasnya? Adakah mutlaknya sebebas-bebas manusia boleh buat apa saja? Contohnya dalam satu video yang saya tengok, pertandingan Ratu Cantik Pondan. Tapi bukan kat Malaysia, kat Thailand, kan? Sebab dia tulis itu Malaysia, kan? Biasanya Ratu Cantik Malaysia, kalau perempuan ni jaranglah ada orang Islam, ada pun satu dua lah. Tapi yang mutakhir ini ramainya yang tidak Islam lah. Pada dia tak ada kesalahannya tu. Jadi kita pun kata, Tuhan, dan Malaysia ni nampak muka macam mim lam alif ya waw. Tapi bila saya tengok dan dengar dialog dia, rupanya suara je macam jantan. Suara macam jantan. Jadi bila dengar dia punya ucapan itu, memperagakan dirinya, memang nampak seksi lah, minta maaf lah, kan. Tapi bila dia kata
My country, dia kata my country. Bila dia kata my country, Malaysia menyekat hak-hak kami, dia kata. Menyekat hak-hak kami maknanya kami nak beratu cantik pondan ni tak boleh. Jadi dia condemn, dia kata Malaysia ini telah menafikan hak kami. Kalau kau itu seorang lelaki, cuma kau lembut saja, tiba-tiba kau nak jadi macam ratu cantik perempuan, pakai bikini apa bagai, tentulah Islam tak bagi. Sebab bukan bersifat mutlak. Engkau ni bebas sebebas-bebasnya. Bila kau jantan, kau nak promosi diri kau perempuan, memang tak boleh. Dia kena hormat hak yang ada dalam Islam. Kau jantan, jantanlah. Tak tahulah kalau dia dah korek kan. Dia korek tu maksud dia dah operate lah. Memang betul lah sekarang ni boleh pula korek. Tuan-tuan Google tengok video pembedahan pembuangan zakar. Ngari. Kita tengok tu macam kita pun terkapit. Putus hewek. Wah, betul-betul handal dunia perubatan. Boleh sampai macam tu. Tapi syariat membenarkan ke? Imam Syafi'i dah lama dah cerita ni dia temui. Dan dia ada hukum dalam kitab dia yang dikatakan khunsa. Lahir-lahir ada dua kemaluan. Faraj pun ada, zakar pun ada. Ada pula zakar terconet kat situ. Jadi macam mana penyelesaian? Detail Imam Syafi'i bahas. Akhirnya dia pergi kepada mana yang berfungsi. Berfungsi secara normalnya. Kalaulah dia ada dua, faraj ada, zakar ada. Tiba-tiba zakar dia sihat walafiat, elok pula. Maknanya hidup lah. Tang faraj tu sekadar ada je. Cuma dia lembut sikit. Maka ketika itu kecenderungan dia walaupun ada cenderung perempuan, tapi zakarnya berfungsi baik, dia kena jadi jantan. Tapi kalau zakarnya sekadar ada je, menempel je ke situ, bangkit pun tidak, apa pun tidak, tapi yang farasnya berfungsi lebih, maka dia kena jadi perempuan. Habis yang tu nak buat apa? Yang tu kita kena tengok ijma' ataupun ijtihad ulama' kata dia benarkan buang yang itu sebab dia yang berfungsi ialah faraj. Barulah ada keharusan. Ini elok jantannya tak ada faraj apa, tiba-tiba buang bodoh tu, buik pula macam mana bentuk faraj. Memang tak boleh lah. Lepas tu khabar my country, bila sebut negara saya, Malaysia tidak meraihkan hak kami. Dah kono dah, Malaysia negara apa? Oh, negara Islam, tak meraihkan katakan. Jadi tak boleh. Adakah benar kenyataan bahawa Malaysia ini ataupun negara kita ini ataupun Islam itu sendiri menafikan hak asasi manusia ini? Sedangkan hikmah di sebalik keterangan saksi ini ialah bagi memelihara dan membuktikan hak manusia. Rupanya dalam kitab fiqh Imam Syafi'i ini nak membuktikan hak manusia. Rupanya dalam hal keterangan saksi ini antara salah satu hikmah dia membuktikan hak-hak manusia. Jadi Islam meraihkan hak manusia. Ya. Sebab itulah bila kita menyatakan Islam sebagai anti kepada perjuangan hak asasi manusia adalah salah sama sekali. Sebab dalam sejarah, ini kembali kepada sejarah Islam. Dulu orang perempuan pada zaman tamadun sebelum itu, bagaimana keadaan orang perempuan? Kalau zaman jahiliah, orang perempuan sekadar memuaskan nafsu lelaki saja. Sehingga kan apabila pasangan suami isteri, si ayah bila mendapat tahu bahawa isterinya melahirkan anak perempuan, dia akan rasa malu yang amat sangat. Itulah yang berlaku kes-kes bayi yang ditanam hidup-hidup pada zaman jahiliah kerana martabat wanita yang ketika itu rendah. Begitu juga zaman tamadun dulu, zaman tamadun Rom, Parsi, di mana kalau zaman kuno dahulu, Parsi ataupun Rom ini, sampaikan kalau seorang ibu kematian suami, ayah, anak lelaki berhak untuk mengambil ibu itu sebagai isteri. Lagi songsang daripada ajaran mana-mana agama. Tapi tamadun pada masa itu membenarkan ada ibu-ibu yang menjadi isteri kepada anak dia.
Ada zaman satu tamadun itu, tuan-tuan carilah tamadun itu. Kan kalau sebutkan tu yang terasuk. Kan? Bila dia mati, seseorang itu mati, lelaki. Isterinya dikehendaki untuk masuk ke dalam kubur, untuk turut mati bersama suami. Jadi siapa yang membebaskan penindasan terhadap perempuan ini, wanita? Nabi. Nabilah yang mengembalikan maruah orang perempuan. Walaupun pada hari ini ramai yang memperjuangkan hak asasi wanita ni nak sama dengan orang lelaki. Orang lelaki masuk bodybuilder. Begini berkotul-kotul badan lelaki, batulah lelaki. Semua nak badan sado, six pack. Kita semua perut yang ke depan. Sebab kita malas benar nak berexercise. Orang yang six pack tu dia. Yang perempuan pun perjuangkan, dia pun nak juga sado. Maka adalah pertandingan bina badan orang perempuan. Elok dia pakai bikini, badan berkotul-kotul. Kita tengok pun tak selera, tapi terkejut dah tengok. Adakah hak asasi begitu yang kita pun tak izinkan? Bila dia tu perempuan, perempuanlah. Tapi kalau orang perempuan dia berjuang, dia pun nak bawa jet fighter, kan? Yang itu kemahiran dan keberanian. Tak adalah hilang sifat wanita kalau dia jadi pilot jet fighter ataupun dia jadi pilot kapal terbang tak. Biasanya lelaki, tapi ada juga orang perempuan yang handal. Itu tidaklah maknanya ya, Islam menyekat. Kalau orang perempuan dia mampu dengan kemahiran tu, dia boleh bawa helikopter, dia bawa kereta kabal katakan. Ingat senang ke nak handle kereta kabal. Kalau tidak pun kita yang tak ada lesen lori, tapi ada orang perempuan tu dia ada lesen lori ataupun lesen bas, elok dia bawa bas. Kita tak pandai tapi kita bising kat dia, kau ni boleh ke botol ke, kau ni bawa bas ni. Saya tak pernah jumpa lagi perempuan bawa bas. Kita naik bas, kita pula tunggu dia. Acik duduk dan diam kat belakang katakan. Lama kita leno dia bawa bas tu, kita leno. Sebab apa? Bagus dia bawa. Jadi itu kemahiran tuan-tuan. Boleh. Tapi janganlah berjuang nak sama taraf dengan lelaki. Kalau dia mahir, dia boleh. Tak apa, teruskan. Tapi yang mana sifat dia tu perempuan yang tak sesuai dengan lelaki, seperti bodybuilder tadi, tak perlulah. Tapi sekarang ni perjuangan dia begitulah. Orang lelaki angkat berat, orang perempuan angkat batu, dia boleh angkat pula bosi tu. Jangan-jangan kita pun dia boleh angkat, dia lempar agaknya. Jadi saya nak kaitkan bahawa siapa yang memperjuangkan hak martabat orang perempuan ni? Baginda Nabi Muhammad SAW mengangkat martabat wanita. Pada apa? Pada menuntut ilmunya sama dengan lelaki. Macam mana orang lelaki boleh PhD, 3-4 PhD, orang perempuan 10 PhD pun boleh. Silakan dalam hal menuntut ilmu. Dalam hal peribadatan, ibadah, sama dia tuntutan lelaki dengan perempuan. Cuma ada perkara-perkara yang tidak sama itu. Orang perempuan bila dia uzur, dia tak boleh dah beribadah. Solat dia tak boleh, tawaf dia tak boleh. Itu kena akur lah. Dia kata tak untung orang perempuan ni ada masuk kena cuti tak semayang pula. Eloklah tu. Dapatlah rehat. Orang lelaki yang tak boleh cuti ni pun dia nak cuti semayang. Dia pula khabar. Patutnya orang lelaki ni pun ada uzur juga. Perempuannya dia pun merasa cuti daripada semayang. Itu dia malas semayang nama itu. Polosu tak nak semayang. Dia pakailah hujah kata alangkah baiknya orang lelaki pun ada cuti macam orang perempuan uzur. Macam mana orang lelaki nak uruskan keuzuran dia? Kan? Pakai pampers pun tak reti. Kan? Orang perempuan tak apa, sesuai lah. Saya nak kaitkan bahawa itulah hikmah keterangan saksi ini membuktikan hak manusia. Dan pada zaman Nabi jugalah menghapuskan asabiah, perkauman yang tebal. Sebab masa zaman jahiliah dulu kalau bab kabilah-kabilah ni, kabilah kami gini, kabilah kami bini. Saya nak kaitkan macam mana rasa mulianya masing-masing dengan kabilah ketika Abu Lahab mati. Saya dah cerita dah yang lepas macam mana Abu Lahab mati kan. Abu Lahab ni salah satu sifat kedokut dia, bila budak-budak nampak aja dia di kota Mekah, budak-budak yang miskin, anak yatim ni akan meluru pergi dekat dia ramai-ramai meminta sedekah. Jadi dia ni orang kaya sebab tu budak-budak pergi, tapi dia ni kedokut. Bila budak-budak ni minta sedekah, dia kotuk kepala tung seorang-seorang, dia kotuk kepala dengan tongkat. Sehinggalah satu hari selepas perang Badar,
Abu Sufyan balik daripada perang Badar. Abu Lahab terus tanya, bagaimana kemenangan kita di Badar? Dia tanya kemenangan terus. Abu Sufyan nak jawab kalah tu berlapik, sebab Abu Lahab ni memang garang dan tak suka dengan Islam menang. Punya berlapiknya Abu Sufyan jawab, kita berdepan dengan tentera memakai pakaian putih beramai beribu-ribu. Dia tak sebut lagi kalah, tapi terpaksa berdepan ramai, sebab tentera musyrikin 1,000 lawan dengan 5 hingga 8,000 orang yang pakai putih. Maka hamba abdi kepada Abbas radhiyallahu anhu, dia Islam, dia beriman. Masuk isyak kita bagi laluan azan. Lepas tu saya sambung sikit nak kaitkan dengan asabiyah tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum saya tangguhkan pada tajuk hikmahnya keterangan saksi ni dalam syariat Islam, saya kaitkan dengan kisah Abu Lahab tadi. Bila dia beria nak dengar kemenangan tentera musyrikin, Abu Sufyan ni bagi jawapan berlapik. Nak cakap kalah tu kan kena lopuk, sebab Abu Lahab ni kau jauh mengetuk kepala. Bila Abu Sufyan kata, kami terpaksa menerima tentangan daripada beribu-ribu tentera berbaju putih, jadi bersama dalam rumah itu ialah hamba kepada Abbas. Abbas dia belum masuk Islam lagi, lambat sikit dia masuk Islam. Tapi hamba kepada Abbas ini dia dah mukmin. Dia spontan jawab sebab seronok dong Nabi menang tu. Tentulah itu tentera malaikat, kata lelaki ni tadi. Bila Abu Lahab dong bongih dia. Makna kalah Abu Sufyan dan tentera musyrikin, menang pula Nabi Muhammad dan juga orang mukmin ini, menunjukkan bahawa Abu Lahab memang benci benar dengan anak saudara dia itu. Dia tolaknya hamba ini sampai ke dinding, dijatuhkannya, lalu dia duduk atas perut dan dia tombok kawan tu bertubi-tubi. Itulah perangai Abu Lahab, jahiliahnya.
Datanglah isteri kepada hamba ni, dia juga seorang hamba perempuan kepada Abbas ni, maknanya dia dah suami isteri tapi dia suami isteri ni orang suruhan kepada Abbas. Dia ambilnya satu kayu yang menjadi penyangga pintu, diketuknya kepala Abu Lahab. Dengan kata-kata apa? Berani kau memukul dia ketika tuannya tidak ada di rumah. Berani kau memukulnya ketika tuannya tidak ada di rumah. Bila dengar tuannya tidak ada di rumah, itu ialah adik-beradik dia, Abbas. Abbas dengan Abu Lahab adik-beradik, bapa saudara Nabi dua-dua. Bila dengar Abbas punya nama, maknanya tuannya ialah Abbas, untuk Abu Lahab ini semangat kekeluargaan itu atas nama Abdul Muttalib, Bani Muttalib dan Bani Hashim. Begitu sekali untuk dia. Dan dia tak balas pun kepada perempuan itu tadi yang dah ketuk kepalanya, luka dan tak sembuh-sembuh, mati lepas tu Abu Lahab. Dia mula luka dekat kepala tu sikit, lepas tu melarat menjadi kudis satu badan hingga busuk selama 7 hari berturut-turut. Takdir dia ketuk kepala orang, dia kena ketuk sudahnya, akhirnya dia mati dalam keadaan membusuk dengan kudis. Dahlah mati, busuk pula tu. Kerabat seorang pun tak nak menguruskan mendiangnya Abu Lahab ini. 3 hari 3 malam terbiar. Bila dah busuk sangat, akhirnya tersebutlah dalam kalangan kerabat itu, kita Bani Muttalib, kita Bani Hashim, mulia. Ya betul, itu adalah keturunan pembesar. Abdul Muttalib ialah pembesar Mekah, mulia. Kita keturunan Bani Muttalib, kita keturunan Bani Hashim. Di atas kata-kata semangat asabiyah, itulah kabilah Bani tadi. Tapi memang betul lah, Bani Muttalib, Bani Hashim ni adalah keturunan Nabi yang mulia. Maka barulah diuruskan mendiangnya Abu Lahab ini, sebab dia tidak Islam. Dengan cara macam mana? Nak pegang geli geleman, tolak dengan kayu. Sekejap terlentang, sekejap tertangkup kawan tu daripada dalam rumah, sampailah keluar, kuburnya yang sudah dikorek, ditolak dengan kayu masuk ke lubang. Sepatutnya jenazah ini diletakkan dalam keadaan elok lah, terbaring katakan. Tak tahu tertangkup ke terlentang ke, berlipat ke dalam tu sebab dijatuhkan begitu saja. Dan tidak ditanam dengan tanah pasir itu, tapi sebaliknya dikutip batu yang banyak, lepas tu masing-masing baling dari jauh. Macam lontar peluru, pum, masuk batu, masuk batu, masuk batu, sampailah terkambus menjadi kubur. Dan akhirnya begitulah kubur Abu Lahab, hanya ditutupi dengan batu-batu bukan tanah. Takdir Abu Lahab begitu, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Tapi saya nak kaitkan tadi asabiyahnya tadi itu. Sampai begitu, siapa yang mengembalikan kepada persaudaraan ini? Tak kira kau kabilah apa, Nabi. Jadi segala hak asasi manusia ini rupanya baginda Nabi SAW pulihkan, dan mengikut syariat Islam perempuan diraihkan. Tak ada bangsa yang paling mulia melainkan yang beriman dan bertakwa. Tak ada lebihnya orang lelaki itu lebih mulia daripada orang perempuan. Ibadahnya sama, menuntut ilmunya sama, dosa dan pahala sama. Tapi tak bolehlah orang perempuan claim, atau orang jantan tu boleh ompek pula, kita pula tak boleh katakan. Tak boleh lah, hara dunia kena nak boleh juga. Kan? Sebab yang akhirnya boleh berkongsi ni perempuan juga, jiwa dia. Akhirnya lembut boleh kongsi. Takkanlah orang jantan nak berkongsi seorang perempuan boleh terima. Makwa kena kacau pun bertumbuk. Jadi kita tengok kepada fitrah manusia begitu. Jadi tuan-tuan, panjang saya minta maaf. Saya nak kaitkan tadi berkaitan dengan keterangan saksi ni, hikmah dia ialah tentang Islam itu membuktikan hak manusia. Menafikan sama sekali tuduhan orientalis pihak barat mengatakan Islam ini anti kepada hak asasi. Kalau tak betul memanglah ditentang. Kalau betul silakanlah. Jadi saya tangguhkan setakat hikmah keterangan saksi. Kita akan masuk lagi lah perkara-perkara yang lebih teknikalnya, berapa jumlah saksi dan pelbagai lagi. Jadi saya tangguhkan dulu tuan-tuan. Segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang yang kurang itu sama-sama kita mohon keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul As. Bismillahirrahmanirrahim.